Okey, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan Bollinger Band ya. Okey, kita nampak tadi keadaan di mana bibi yang sedang menegak, bibi yang sedang menurun dan bibi yang sedang mendatar. Okey, kita nampak perbezaan ni. Kita boleh nampak perbezaan ketika bibi yang menegak, bibi yang mendatar, bibi yang menurun. Okey. Alright. Kita nak tambah sikit berkenaan dengan bibi yang candle yang close di luar daripada bibi yang sedang menegak ataupun yang sedang menurun. Okey, kita faham bahawa candle yang close di luar bibi, candle yang close di luar bibi, ketika bibi yang sedang menegak, kita besarkan sikit chart ni. Candle close di luar bibi yang sedang menegak menandakan bahawa ada momentum. Okey. Candle yang close di luar bibi yang sedang menurun menandakan ada momentum untuk terus turun. Ya, kita tengok lagi banyak contoh. Candle yang curam ke bawah, yang turun ke bawah, ada candle close di luar bibi menandakan ada momentum untuk terus turun. Kalau bibi yang tegak ke atas, ada candle close di luar bibi, maknanya ada momentum untuk naik ke atas. Ini lagi contoh dia. Candle yang close di luar bibi yang sedang tegak. Candle tu sedang berada di luar bibi dan bibi ni tadi, top bibi juga tegak ke atas. Itu menandakan ada momentum. Kita kena ingat tu. Kita kena ingat. Itu sangat mustahak. Bibi yang sedang menegak dan bibi yang sedang menurun. Bibi yang menurun ada candle close di luar bibi menandakan ada momentum untuk turun. Bibi yang tegak ada candle close di luar bibi maknanya ada momentum untuk terus naik. Dua perkara tu kita kena ingat. Tetapi kalau bibi yang mendatar, dia bukan macam tu. Bibi yang mendatar, flat macam ni, dia mendatar saja. Ada candle close di luar bibi. Dia bukan nak sambung perjalanan turun. Dia nak patah balik. Kalau ada candle yang close di luar bibi, top bibi atas, cucuk macam ni pun, dia akan turun balik bawah. Ketika mendatar, sangat berbeza dengan ketika menegak ataupun menurun. Okey? Saya nak ambil cerita sikit, nak sambung sikit berkenaan dengan momentum ni tadi. Candle yang disebutkan candle momentum. Candle yang close dekat luar bibi, yang kita katakan, yang kita namakan sebagai candle momentum ya. Candle yang close di luar bibi yang kita namakan sebagai candle momentum. Ini namanya adalah candle momentum. Ataupun dia menunjukkan kekuatan untuk naik tadi tu ada. Dia ada kekuatan untuk naik, untuk meneruskan perjalanan. Jadi bermaksud dekat sini, kalau sekiranya dia bibi ni, syarat dia kita nampak adalah candle close dekat luar bibi dan bibi ni adalah tegak. Ataupun bibi dia condong ke bawah. Ni bibi tegak dan ada kalanya bibi condong ke bawah. Dua keadaan. Tapi memberi maksud yang sama. Kalau dia tegak ke atas, bibi keluar di bawah bibi, dia nak naik. Kalau dia condong ke bawah, candle close kat luar bibi, dia nak sambung turun. Dua perkara yang rupa dia bentuk berbeza. Sebab satu naik, satu turun. Tapi dia punya implikasi dia adalah sama. Dia nak terus naik ataupun nak terus turun. Ketika bibi condong ke bawah, ada candle close di bawah, luar bibi, dia nak terus turun. Kalau sedang naik, bibi yang tegak, ada candle close kat luar bibi, dia nak sambung perjalanan. Jadi dia memberitahu pada kita, momentum ni tadi adalah kekuatan. Ada kekuatan untuk dia naik. Sampai satu ketika, kita lihat semua duduk dekat luar, sampai satu ketika dia mula masuk ke dalam bibi, dan dia tak keluar lagi dah. Saat ini yang kita katakan tidak ada momentum. Ataupun kita kata hilang volume. Nanti kita akan belajar market hilang volume. Salah satu signal dalam BBMA, market hilang volume ataupun MHV. Masih bila keadaan dia? Bila mula masuk ke dalam BB. Candle yang duduk di dalam BB, seperti keadaan ketika BB yang mendatar, dia tidak ada momentum. Yang ini dia duduk di dalam BB. Dia nak ada pergerakan. Kalau dia nak mula bergerak, dia mesti duduk di luar BB. Kalau dia nak naik, dia mesti duduk di top BB, di luar top BB. Kalau dia nak turun, dia mesti close di lower BB. Faham Faham itu? Yang itu kita kena faham. Konsep tu kita kena faham. Sebab dia tidak akan bergerak naik ke atas ataupun turun ke bawah kalau dia berada di dalam BB. Dia mesti berada di luar daripada BB. Sama ada dekat top BB ataupun di lower BB. Untuk menyambung perjalanan turun, untuk menyambung perjalanan naik. Nak naik, dia mesti close di atas top BB. Dia nak turun, dia mesti close di bawah lower BB.
maknanya ada momentum. Kalau dia berada di dalam BB, dia tidak ada momentum. Dia akan ulang-alik masuk antara top BB, lower BB, top BB, lower BB. Sehinggalah bila dia berjaya close di luar BB dan mula terbuka, BB ni mula menegak ataupun BB mula condong, baru ada pergerakan. Dalam keadaan masa yang macam ni, dia naik sampai top BB, dia tak berjaya close ke atas BB, ataupun dia turun ke bawah, dia tak berjaya break lower BB. Jadi dia tidak ada momentum. Keadaan ini adalah keadaan di mana tidak ada momentum, sideway. Masa sideway tidak ada momentum. Sini, dia break. Tetapi dalam keadaan BB mendatar, dia tidak akan sambung perjalanan. Dia nak turun atau nak naik, mesti kena ada momentum. Jadi candle-candle yang close di luar BB, yang sedang menegak, yang sedang condong, itulah momentum. Jadi ada momentum, ada pergerakan. Tak ada momentum, tak akan ada pergerakan. So bila dalam keadaan satu-satu pergerakan, contoh seperti sekarang, candle close kat luar BB, dia masuk dalam tak ada momentum, tapi dia tendang balik, dia close balik dekat luar BB dan momentum makin menaik. Makin menaik. Sebab tidak ada lagi tanda-tanda untuk turun. Kalau kita tengok daripada BB ni tadi, kalau kita tengok daripada BB ni tadi, kita boleh nampak ada satu line yang akan menunjukkan pada kita trend semasa di dalam time frame yang kita buka ni. Time frame yang kita buka ni adalah time frame 1 hour. Mid BB ni sangat mustahak. Selain dia jadi macam pemisah persempadanan di antara buying zone dengan selling zone, dia juga memberi indication kepada kita. Dia menunjukkan arah ke mana ni. Dia tegak ke mana. Dan tidak ada candle yang berjaya melepasi dia. Kita tahu, candle yang berada di dalam kawasan di antara mid BB ke top BB ni adalah kawasan buying zone. Jadi, dia menunjukkan tegak ke atas. Mid BB ni sendiri tegak. Jadi, dia menandakan bahawa ini adalah uptrend di dalam time frame yang kita buka sekarang. Okay? Dan bila mid BB ni tadi berkeadaan mendatar saja, dia memberitahu pada masa ini adalah masa sideway. Mid BB ni tadi akan memberitahu kita sesuatu. Kalau dia condong ke bawah, itu adalah penanda yang trend dia adalah downtrend. Di dalam time frame yang kita tengok. Dan kita sebut tadi, candle yang close di luar BB, momentum. Sama ada dia sedang menegak atau sedang menurun. Di semua time frame sama. Kalau kita buka di weekly pun sama. Candle yang close di luar BB, menandakan momentum untuk turun. Dia nak pergi naik, dia kena close dulu, masuk ke dalam zone buy. Sekarang ni dia berada di dalam zone sell. Jadi dia masih lagi selling. Dia nak pergi ke buy, dia mesti langgar dulu mid BB ni. Dia kena masuk ke dalam zone buy. Baru boleh dia akan naik. Okay? Di semua time frame sama. Kalau candle close di luar BB, menandakan momentum nak naik. Tapi syarat dia, BB ni pun kena menegak. Kalau BB mendatar macam ni, dia cucuk, dia akan patah balik. Dia cucuk ke atas, dia akan patah balik. Cucuk bawah, dia akan patah balik ke atas. Dan bila candle close dekat luar BB, menandakan momentum untuk turun tu kuat. Tak kira lah mana time frame yang kita buka, keadaan dia tetap sama. Bila candle close di luar BB, yang sedang menegak, menandakan itu adalah momentum untuk naik tu kuat. Di semua time frame yang kita buka, kita akan nampak perkara yang sama. Dan zone ni tadi, antara mid BB ke top BB juga sama. Bila candle berada dekat bawah, bermaksud kita hanya mencari peluang untuk sell. Dan mid BB tadi, di dalam time frame yang kita buka ni, kalau dia condong ke bawah, memberitahu bahawa ini adalah keadaan menurun ataupun downtrend. Bila dia berkeadaan menegak, itu adalah keadaan uptrend. Di dalam time frame yang kita buka. Kalau 1 minit, 1 minit lah. Kalau 15 minit, 15 minit lah. Okay? Itu tambahan apa yang saya nak cerita tadi. Okay, jadi clear candle yang close di luar BB ketika menegak ataupun ketika sedang condong adalah dua perkara yang sama, walaupun satu downtrend, satu uptrend. Tetapi keadaan semasa dia flat ketika BB mendatar, dia memberi gambaran yang sangat berbeza berbanding dengan BB yang menegak ataupun sedang condong. So, kita ada dua keadaan yang kita kena ingat. Yang pertamanya adalah BB yang menegak ataupun menurun. Itu satu keadaan.
di mana dia memberitahu kita ada momentum. Biasanya pada masa ketika BB menegak atau BB condong, ada candle momentum. Ya, ikut saja candle momentum ni tadi. Tetapi lagi satu keadaan yang kedua adalah ketika BB yang mendatar. BB yang mendatar. BB yang mendatar memberitahu bahawa kita tidak ada momentum. Keadaan sideway. Dia akan bermain di antara top BB ke lower BB, top BB ke lower BB. Okey. Dua keadaan tu memberi maksud yang berbeza. Kalau dia tegak atau condong, momentum kuat. Kalau dia flat, tidak ada momentum. Dan semasa tidak ada momentum ni tadi, kalau ada candle yang cucuk keluar daripada top BB, dia akan turun ke bawah. Sekurang-kurangnya dia akan cari BB. Kalau dia cucuk lower BB, dia akan naik balik mencari top BB. Sekurang-kurangnya dia akan sampai ke mid BB. Okey, itu juga adalah salah satu daripada kita punya signal di dalam BBIB. Itu signal ekstrim. Ekstrim ketika BB mendatar. Ya, kalau dia cucuk top BB, TP dia kita dekat mid BB. Kalau dia cucuk kat bawah, TP kita dekat mid BB juga. Ketika BB mendatar sahaja. Tetapi kalau sekiranya BB yang sedang tegak atau yang sedang curam, dia close kat luar BB. BB yang sedang tegak ada candle close kat luar BB, jangan masuk sell. Itu adalah momentum kuat nak naik. Kita hanya cari peluang untuk buy. Ataupun candle close luar BB yang condong, kita jangan masuk buy. Kita hanya cari peluang untuk sell. Okey, faham itu ya? Dua perkara ni sangat mustahil untuk kita faham. BB mendatar berbeza dengan ketika BB menegak ataupun sedang menurun. Itu dua perkara yang kita kena ingat ya. Okey, kalau itu clear, kita akan sambung dengan next, dengan moving average.